forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan Zahid Hamidi terhadap Anwar Musa. Anwar Musa umpama kaduk naik junjung. Kita baca detail sikit. Presiden UMNO Datuk Seri Zahmad Zahid Hamidi menyifatkan bekas Tengah Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa umpama kaduk naik junjung apabila menafikan wujud cubaan mengharamkan parti itu pada 2018. Dalam nada serius, Ahmad Zahid mendakwa hanya Anwar Musa saja yang tidak tahu mengenai cubaan mengharamkan UMNO ketika itu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir dan akhir nanti kita komen macam biasa. Sebab keadaan ini menambahkan lagi malunya kita, warga bangsa kita yang lepas seorang-seorang kena siasat dan sebagainya. Dan hari ini, saudara, saya melihat bagaimana akhirnya setelah begitu lama mendiamkan diri, saya melihat sikap berlapang dada Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO nampak agaknya dah kincuk semula. Tak ada lapang dada. Selalu saya katakan Presiden UMNO ni dadanya tambah 3 ekar di sini, 3 ekar sini, lapang dada saja. Tapi sekarang nampak gayanya dia dah tidak mampu lagi untuk menyimpan, menahan amarahnya. Apabila ada wartawan bertanya dengan beliau tentang kenyataan-kenyataan yang dilemparkan oleh mantan Siswa Agung UMNO dan Sri Anwar Musa. Jadi apabila ditanya oleh seorang wartawan tentang kenyataan beliau, kononnya semasa menjadi Siswa Agung UMNO, persoalan Dr. Mahathir dan Muhyiddin mahu menghantamkan UMNO, mantan Siswa Agung kata tak ada. Tapi Datuk Zahid terus, dia tak boleh tahan lah. Bila itu dinafikan, dia tidak mampu menahan sabarnya. Dia kata, kamu tak tahu. Kami yang tahu, katanya. Kami cuma dia terus terjah lah bahawa kamu dilantik sebagai Setiausaha setelah kamu kalah dalam pertandingan timbalan presiden. Memanglah kamu orang yang tak tahu diuntung, tak pernah berterima kasih, tak pernah mengenang jasa orang. Sebab saudara, memang jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim surat dalam di Bangi bercakap, dan kemarin bercakap juga di Kedah. Memang jelas menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata selepas beliau diberitahu, waktu itu isteri beliau adalah timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Dr. Wan Aizah memberitahu beliau bahawa ada usaha sedang mahu dilakukan untuk mengharamkan UMNO. Saudara, mahu membubarkan UMNO. Dan ini kenyataan ini Dr. Mahathir pun pernah bercakap. Benar, saya dah cakap dengan Zahid, saya suruh dia bubarkan UMNO. Itu perakuan. Tapi semua itu dinafikan. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dia bila dengar kenyataan begitu, segera dia pergi rumah Tan Sri Muhyiddin. Dia menyatakan bahawa kalau itu keadaannya, masa itu saudara, ini pilihan raya 2018 dulu. Waktu itu, Parti Keadilan mempunyai 42 kursi, DAP ada 41 kursi, Amanah ada 11 kursi. Di situ aja mereka ada lebih kurang 96 kursi. Sedangkan masa itu, Dr. Mahathir dengan PBM cuma ada 13 kursi. Apa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia kata, kalau kamu teruskan juga mahu mengharamkan UMNO, maka dengan ini juga saya akan berpakat dengan DAP, dengan Amanah, kami akan tarik sokongan. Itulah lebih kurang daripada kenyataannya. Jadi sebab itulah usaha untuk membatalkan UMNO ini tidak berlaku. Sebab itu dia kata, bila Dr. Mahathir bertanya dengan dia, you masih baik lagi ke dengan Datuk Seri Najib dan dengan Zahid Hamidi? Dia kata dia malah nak jawablah soal itu. Jadi kenyataan itu membuatkan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, merasakan dan menyifatkan bekas Siswa Agung UMNO itu umpama kaduk naik junjung, saudara. Apabila beliau menafikan wujudnya cubaan untuk mengharamkan Parti UMNO pada tahun 2018. Ya, secara serius Datuk Seri Zahid Hamidi mendakwa, dia kata hanya dia sahaja yang tidak tahu mengenai cubaan mengharamkan UMNO ataupun buat-buat tak tahu. Sedangkan semua pemimpin UMNO telah pun dimaklumkan mengenai usaha terbabit yang dirancang oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Jadi selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau menganggap mantan, saya tak nak sebut nama lah saudara, mantan Siswa Agung itu tidak tahu mengenai usaha mengarahkan UMNO kerana hatinya sudah ke sana. Hatinya sudah berada sebelah sana. Sebab itu dia menafikan. Dan sebab itu dia merujuklah. Dia percaya bahawa semua itu kepada bahawa dia sudah mula berminat untuk berada di menyokong PAS dan sebagainya. Saya nak bagi tahu, dia kata, mantan Siswa Agung tu, kamu tahu apa? Kamu jadi Siswa Agung pun saya lantik selepas kamu kalah jawatan timbalan presiden.
Wah, sebiji dia bagi saudara. Hati kamu lebih ke sana. Bila kita adakan muafakat nasional dan penyatuan ummah, kerjasama di antara UMNO dan PAS, hati kamu ke belah sana, bukan untuk menjaga UMNO. Dia jangan bercerita lagi lah yang kononnya saya dan kepimpinan utama tak tahu. Kamu seorang yang tak tahu sebab hati kamu tidak bersama dengan UMNO. Walaupun kamu siswa agung UMNO dan Barisan Nasional. Inilah, ini marah betul saya nampak kali ni. Cara Datuk Seri Zahid bercakap memang dia nampak marah. Saya kenal dia secara peribadi. Dia tak pernah melafazkan kata-kata sedemikian. Tapi kali ini, dia benar-benar melontarkan kenyataan yang dia tak boleh tahan lagi. Dia tak boleh simpan lagi amarahnya. Sebab dia kata, inilah jenis orang yang tak tahu mengenang jasa. Dia bukanlah seorang yang suka mengungkit, saudara. Tapi kalau dia kata, inilah jenis orang yang tidak tahu mengenang jasa. Bila kaduk naik junjung, inilah peribadi seorang itu. Itu katanya sebab itu bila dah tanya lebih, dia terus bangkit, dia tinggalkan. Dia tak mau layan lagi lah. Saudara, ini keadaannya, saudara. Apabila mereka berada di luar UMNO, mula maki UMNO. Sedangkan, saudara, kekayaan yang mereka miliki, kehidupan keselesaan mereka. Kerana UMNO, mereka dapat jadi menteri. Kerana UMNO, mereka boleh menimba kekayaan. Tapi bila dawatan mereka tidak ada dalam UMNO, mereka tidak dilantik sebagai calon dan sebagainya, maka mereka sanggup melakukan tindakan yang kalau boleh turut bersama-sama dengan Perikatan Nasional mau membunuh UMNO. Ini yang membuatkan Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dia tak boleh tahan. Kalau orang yang dulu dianggap sebagai kawan, orang yang dulu dianggap sebagai sahabat, yang cuba dibelai olehnya, walaupun boleh berhadapan dengan macam-macam tomahan, dia sanggup berhadapan. Tapi mereka sekarang ini sanggup menuduh dari belakang dan menikamnya dari belakang. Ini keadaan, saudara. Baik, saudara, kita nak cakap tentang countdown. Sekarang ni tinggal lagi 12 hari, saudara. Hari penamaan calon. Dan tinggal 26 hari aja lagi, saudara. Pilihan raya 6 buah negeri. Tapi saya melihat, saudara, bagaimana sejak akhir ini Melayu sudah pun melihat kecelaruan dalam perbalahan parti-parti politik Melayu dan perbalahan Melayu. Saudara, bangsa Melayu dipecah-pecahkan hingga menjadi kecil, bersepah-sepah. Dia terlalu banyak wujudnya parti politik, saudara. Bila mereka kalah, tubuh parti. Bila mereka kalah, melompat sana, melompat sini. Dan hari ini, saya melihat politik Melayu sudah pun mula mengamalkan matlamat menghalalkan cara. The end justifies the means, saudara. Dan mereka ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Tak pernah bersyukur atas nikmat yang diperolehi. Sikap mereka, kalau boleh, yang bulat itu datang menggolek. Yang pipih datang melayang. Apa yang ada, aku kaut, aku sauk. Itu yang kenyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri. Bukan sauk, dia sakau lagi katanya. Dan hari ini saat pemimpin negara sedang berusaha untuk memperbaiki ekonomi negara. Mereka cuba untuk menghancurkan usaha murni ini, saudara. Itu yang saya lihat, saudara. Jadi, sebagaimana yang saya janji pada anda, saya melihat juga bahawa kenyataan Ketua UMNO Bagai Shah Alam, Datuk Azhari Syari, beliau yakin bahawa semua kerusi Dewan Undangan Negeri yang bakal dipertandingkan oleh UMNO, beliau cakap di BPM UMNO lah, saudara, di Selangor, insya-Allah dapat menangi kesemuanya. Dan dengan kemenangan tersebut, katanya, sedikit sebanyak bolehlah membantu Pakatan Harapan mengekalkan kerajaan dan seterusnya sebagai tanda arus menjelang pilihan raya umum yang ke-16 nanti. Jadi, saudara, jika saya nak beritahu pada anda, jika saya lihat dari segi data serta aliran pengundi, sebelum saya mengulas satu persatu, saudara, dalam ceramah umum memanglah ramai. Memang tidak nafikan. Bila diadakan ceramah umum, ramai yang hadir nak dengar. Sebab itu saya lihat sebagai fiesta maki hamon. Orang memang suka dengar maki hamon. Bagaimana pimpinan daripada Perikatan Nasional membelasah tonjal Perdana Menteri, tonjal Presiden UMNO. Orang dengar lah. Tapi apakah mereka percaya, saya? Apakah cukup meyakinkan untuk mereka memberi undi dalam pilihan raya akan datang? Kerana tidak ada lagi dasar-dasar yang mahu mereka utamakan, mereka laksanakan seandainya mereka diberi kuasa mentadbir negeri. Sebab itu saya melihat, saya sekarang, kalau kita lihat, saya minta maaf, saudara, mungkin orang kata saya bias, tapi saya tak boleh nak bercakap kalau benda ni tidak ada di hadapan mata saya. Secara jelasnya saya katakan, dalam keadaan sekarang ni, ketumbukan UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan ini merupakan pakatan lebih besar. Lebih besar daripada Muafakat Nasional. Kerana
untuk ahli-ahli UMNO, ahli-ahli PAS di Pantai Barat ini, mereka tak begitu ramai berbanding dengan ahli-ahli Pakatan Harapan. Tapi saya melihat, saudara, saya tengok kalau keadaan sekarang ni, kalaulah kita ketepikan 30% lah daripada UMNO. Kerana mungkinlah bersimpati, ikut dengan pemimpin mereka semua. Masih lagi belum mampu. Ada satu kerusi pun saya nampak yang boleh ditawan oleh Perikatan Nasional. Saya bagi contoh, saya baca satu-satu. Kita bermula dengan di Ulu Bernam, dalam kawasan Parlimen Ulu Selangor. Pengundi keseluruhan ada 100,950 orang. 60% adalah Cina, Melayu, 20% India, Cina, 16% India, saudara. Kawasan Ulu Bernam, pengikut Barisan Nasional ada 8,164. Dan pengikut pada Parti Keadilan ada 8,144. Jumlah dua ni ada 16,000. 16,000 sedangkan PAS waktu bertanding tadi dapat 2,500, saudara. 16,000 katalah. Daripada awak UMNO ni kerana marah dan sebagainya, terikut-ikut. Saya tahu juga apa yang berlaku di Ulu Selangor. Mana warga Felda di kawasan itu kononnya Azmin Ali sudah pun berjaya memberikan mereka geran tanah dan sebagainya di kawasan Ulu Selangor, ya saudara. Dan saya lihat dengan 8,164 campur 8,144, 16,000, saudara. Sedangkan PAS cuma ada 2,000. Perikatan Nasional sekarang ni mengharapkan daripada undian daripada PAS. Mereka tidak mempunyai kekuatan. Dan dengan 2,524, macam mana mereka boleh dapat menawan kawasan Ulu Bernam? Begitu juga kalau kubu, jangan mimpilah, saudara. Keadilan dapat 14,000. Barisan Nasional daripada MCA ada 6,900. 14 campur 6,900, di situ ada 20,000. Sedangkan daripada PAS cuma ada 3,000. Kalaulah katalah orang kata boykot sebagainya, kita bagi 50% lah. 50% daripada Barisan Nasional pun ada 3,000 campur 3,000, 6,000. Sedangkan undi sedia ada. Saya melihat, saudara, pengundi-pengundi untuk Parti Keadilan, Pakatan Harapan, mereka tak lari. Dapatan saya dah pergi ke beberapa tempat, tak lari, saudara. Kemudian di Batang Kali, Keadilan itu dapat 21,000, saudara. 21,500. Barisan Nasional 13,000. Campur dua tu ada 34,000. PAS cuma dapat 7,000. Kalaulah 30% bagi pada ni, cuma ada lebih kurang dalam 11,000. Sedangkan di sini ada 34,000, saudara. Di Tanjung Karang, ini orang kata hebat lah. Di Sungai Burung, Barisan Nasional punya undi tu menang ada 8,700. Keadilan ada 5,200. Campur dua ada 13,000. PAS cuma ada 6,400. Takkanlah Kak Bibah ataupun Datuk Bibah boleh merelakan daripada 8,740 tu lari sampai 4,000? Tidak mungkin. 2,000 mungkin. Kalau 2,000 campur 6,000 baru ada 8,000. Sedangkan kalau 6,000 campur 5,000 dah 11,000, saudara. Itu kawasan Sungai Burung. Bagaimana kawasan Permatang? Permatang ni dari dulu lagi kubu Barisan Nasional, tapi mampu ditembuskan oleh Parti Keadilan. Mereka dapat 9,200 undi. Berbeza, dan UMNO dapat 8,000. 9 campur 8, 17. PAS cuma ada 2,000, saudara. Di Kuala Selangor, ini Juriah, Bukit Melawati, 11,000. Barisan Nasional ada 8,355. Situ ada 19,000. PAS cuma ada 3,000. Di Ijuk, saudara, Keadilan ada 8,914. Barisan Nasional 6,000. Campur 2, 14,000. 15,000. PAS cuma berapa? 3,900. Di Jeram, Keadilan ada 7,087. Barisan Nasional 5,898. Situ saja ada 13,000. Campur ni kalau nak bagi pada PAS ada 4,300. Bagaimana dengan Selayang, saudara? Kawasan Kuang. Ini kononnya dulu bahawa adalah pengundi PAS. Memang tidak dinafikan. Pengundi-pengundi yang bersama dengan PAS ada 5,672. Tapi Barisan Nasional ada 6,900. Jangan lupa Keadilan tak lari. Dia ada 9,800. 6 campur 9, 15,000. Tolaklah 30%, 40% daripada UMNO. Mungkin terikut-ikut nak pergi dengan PAS dan sebagainya dengan Perikatan Nasional. Maksimum dia dapat 9,000. Sedangkan di Kuang tu, saudara, Keadilan campur dengan UMNO dah ada 13,000. Rawang tu saya ceritalah, saudara. Rawang ni, saudara, kawasan ni kawasan bukan Melayu. Keadilan itu hari calonnya 29,900. Calon MCA 6,000. Dan calon PAS cuma dapat 2,000. Beza jauh sangat, saudara. Begitu juga di Taman Templar. Saudara Saning.
Saudara Sani dia dapat 18,362 daripada Parti Keadilan, daripada Parti Amanah. Barisan Nasional 7,000. Kalau campur dua dah ada 25,000. Sedangkan PAS cuma ada 10,000. Saudara, di Gombak. Gombak memanglah Gombak setia waktu itu Saudara Hilman berlaku selalu setia politik kepada Datuk Seri Azmin Ali. Dia daripada Parti Keadilan. Jangan lupa dia bertanding atas tiket keadilan. Dan pengundi-pengundi Gombak setia yang dari keadilan. Dia itu hari 24,000 undi untuk keadilan. UMNO itu hari cuma dapat 11,000. Kalau 24 campur 11, ada 35,000. Okeylah. Daripada keadilan tu mungkin pengikut Azmin. Kita bagilah 30%. Daripada 24, 36,000. Sedangkan PAS cuma ada 11,000. 11 campur 36,000, 17,000. Tetapi 24 tolak 6 tinggal lagi 18 campur 11. Dia ada 29, 30,000 saudara. Begitu juga di Hulu Kelang. Kawasan Sari Sungit juga daripada Parti Amanah. Dia dapat 25,000. Barisan Nasional ada 10,000, 35,000. PAS cuma ada 7,000 saja. Ampang, Bukit Antarabangsa. Ini Azmin Ali. Beliau mewakili Parti Keadilan. Masa itu dia ada 30,000. Barisan Nasional ada 5,000. Campur dua tu 35,000. Okeylah. Kita katakan bahawa Azmin mungkin. Tapi dia tak bertanding situ pula dah. Berapa pula yang akan lari daripada di Bukit Antarabangsa ni? Katalah kita bagi dalam 20%. Saudara jangan lupa, saudara, dalam pilihan raya dulu, UMNO Barisan Nasional mengharapkan kalau boleh dapat 10% saja pengundi-pengundi Cina berbalik pada UMNO Barisan Nasional, kita dah boleh menang besar. Tapi tak ada itu, kita kalah. Itu kalau 10%. Tapi saya bagi 30% lah saudara dekat Bukit Antarabangsa. Kalau 30,000 tolak 30%, 9,000. Tinggal lagi situ ada 21,000 saudara. Campur dengan UMNO ada 20. PAS cuma ada 2,000 saja saudara. Berapa sen lah yang nak ada orang kata. Modal tak besar. Di Lembah Jaya saudara, dekat Ampang Jaya saudara, 22,000 keadilan. Barisan Nasional 7,000. Campur 2 saja dah 29, 30,000. Sedangkan PAS cuma ada 7,000. Di Pandan saudara, ini Pandan tak usah cerita lah saudara. Pandan Indah 24,000 keadilan. UMNO 8,000. Campur 2 saja dah ada 32, 34,000, 33,000. PAS cuma ada 7,000. Di Teratai, ini Teratai kawasan ni, kawasan bukan Melayu saudara. 34,000. Calon daripada Parti Keadilan. Saya rasa ini keadilan DAP lah. Tak lari saudara. Dan Barisan Nasional 4,000, itu MCA. 34 campur 4, 38. Sedangkan PAS cuma ada 5,000. Ulu Langat saudara, Dusun Tua. 22,000 keadilan. Dan Barisan Nasional cuma dapat 11,900. Jadi campur 2 ni saja, 22, 33. 34,000 saudara. PAS ada 7,000. Semenyih tu hari, UMNO dah menang balik. Jadi kedudukan 23,000. Campur 14, 37,000. PAS cuma ada 6,000 je saudara. Bagi daerah Bangi di Kajang, tak usah ceritalah saudara. 39,000 keadilan. 7,000 Amanah. Barisan Nasional. Yang ada pada PAS cuma 8,300. Di Sungai Ramal, 24,000 keadilan. Ini Parti Amanah dulu saudara. 24,591 dan Barisan Nasional 9,300. Retinya campur 2 tu 34,000. Dan PAS dapat 13,000. 34 atau 13. Berapalah saudara majoritinya. Begitu juga di Balakong, jangan cerita. Itu memang DAP punya kubu. 41,368. Tak payah nak cakap. Di Puchong, Seri Kembangan, keadilan 34,000. Ni DAP lah saudara. Cuma Barisan Nasional letak melalui calon MCA 3,000 saja. PAS tak berani bertanding. Seri Kembangan 34,000. Begitu juga Seri Serdang saudara. Seri Serdang 27,000 keadilan, 12,700 UMNO Barisan Nasional. Jadi di situ aja sekarang ada 30 dekat 40,000. PAS cuma ada 5,000. Di Subang, saudara, saya melihat di Subang, di Kinrara 52,000. Ni DAP saudara. 52,000. MCA tu hari dapat 6,900. PAS ada 3,300. 9,000. Nak menentang 52,000. Begitu juga Subang Jaya saudara. 55,000 saudara. MCA cuma dapat 7,000. Kalaulah Parti Gerakan masuk, hilang orang pertaruhan lah. Di Petaling Jaya, saudara, di Seri Setia, 29,000 keadilan, 9,000 BN. PAS hilang. Taman Medan, ini keadilan 21,000, Barisan Nasional 10,000, 31,000. PAS cuma ada 5,000 saudara. Di Bukit Gasing tak usah cerita lah saudara. Ini kawasan ni DAP keadilan 29,366. PAS hilang deposit.
Barisan Nasional sendiri terkial-kial cuma dapat 3,500 saya rasa. Damansara di Kampung Tengku pun tak pasal cerita. Lepas tak letak calon, saya tak nampak lah gerakan boleh dapat. Sebenarnya Barisan Nasional melalui MCA cuma dapat 4,000. Tapi keadilan yang di JP, saudara, dapat 34,000. Begitu juga di Bandar Utama, saudara, 38,651. MCA cuma dapat 3,000. Ini DAP ni, saudara, Bandar Utama. Bukit Lanjan, aduh, 47,000, saudara. BN melalui calon daripada MCA 7,000 saja. PAS tak bertanding ni. Semua kawasan di Damansara ni PAS tak masuk, saudara. Di Sungai Buloh, saya melihat di Sungai Buloh, Paya Jaras. Paya Jaras nampak gayanya antara Barisan Nasional dengan PAS. Barisan Nasional ada 8,000, PAS ada 6,000. Tapi keadilan ada 20,000, saudara. Tang mana kata kubu mereka kuat ni? Begitu juga Kota Damansara. 26,000 daripada keadilan. Barisan Nasional 10,000, situ ada 36,000. PAS cuma ada 5,000 lebih. Di Shah Alam, saudara, Kota Anggerik. 26,900 keadilan. 8,900 Barisan Nasional. Situ ada 35,000. PAS ada 9,000. Batu 3, 27,000 keadilan. 12,000 UMNO Barisan Nasional. Situ ada 39,000. Dan PAS cuma ada 7,000. Di Kapar, saudara, Meru, 17,000. Barisan Nasional 8,000. PAS 7,000 saja. Sementara 17,000 keadilan, 12,000 Barisan Nasional, PAS cuma ada 7,600. Di Selat Kelang, 12,000. Selat Kelang agak menarik, saudara, sebab Barisan Nasional 9,900 tapi PAS ada 11,000. Cuma keadilan ada 12,000, saudara. 12,000 campur 9, 21,000 menentang 11,000, saudara. Di Kelang, Bandar Kelang, tak usah cerita, 44,000 di AP ni, saudara. Barisan Nasional itu hari MCA dapat 5,000 saja. Pelabuhan Kelang 15,000 keadilan, 9,000 Barisan Nasional. PAS cuma ada 2,000. Di Pandamaran 41,000 saudara, keadilan 5,000 BN. PAS cuma ada 1,400, hilang di peruang deposit. Begitu juga di Kota Raja, di Sentosa 38,000. PAS cuma ada 1,700. UMNO Barisan Nasional 4,000. Ada 42,000, macam mana lah 1,000 lebih nak lawan. Begitu juga di Sungai Kandis. Sungai Kandis dari even UMNO tanding kali kedua Datuk Lokman pun kalah. Sungai Kandis keadilan 23,000, Barisan Nasional 11,000, PAS cuma ada 7,000. Di Kota Kemuning 28,000 keadilan, BN 4,600, PAS ada 6,000. Di Kuala Langat, saudara, di Sijangkang. Sijangkang agak menarik, tapi sama-sama kuat ni. Tapi bila bergabung amanah ni apa ini Parti Keadilan ni apa Pakatan Harapan dengan UMNO di Sijangkang 12,000 daripada keadilan, 10,000 daripada 11,000 keadilan dan 10,000 daripada UMNO Barisan Nasional. Kawasan ini Sijangkang dimenangi oleh PAS, tapi dia cuma dapat 12,000. Kuat. Ini agak menarik. Tapi saya rasa kalau 10 campur 11 dah 21,000. Sedangkan PAS cuma ada 12,000. Di Banting, tak usah cerita saudara, 21,000 dia keadilan, 4,000 saudara UMNO. PAS pun tak bertanding. Begitu juga di Morib, 11,000 keadilan, 8,000 UMNO dan 7,000 saja ada pada PAS. Di Sepang, ini yang terakhir sekali saudara, di Sepang, di Tanjung Sepat, 9,000 keadilan, Barisan Nasional 7,000, di situ aja sejumlah 16,000. PAS cuma ada 4,000. Di Dengkil, 21,000, keadilan 4,000. UMNO, 21 campur 14, ada 36,000. PAS cuma ada 8,000. Last sekali di Sungai Pelik, saudara. Ini dulu Sungai Pelik ni dulu, kawasan ni dulu bebas. Cikgu Jabar zaman saya dulu, saudara. Keadilan dapat 13,000. Dan Barisan Nasional 6,000. Campur 2, 19,000. PAS cuma dapat 5,000 saja. Jadi saudara, ketumbukan begitu. Sekarang kita susah. Benar, apa yang sekarang ni, bila berkempen, orang ramai datang, memang suka dengar. Tapi saya rasa sukar. Ini belum lagi kenyataan-kenyataan bila saya berbual dengan penjual sayur dekat pasar, penjual kedai. Bagi mereka di Selangor ni memang kubu lah. Okey, tuan, komen saya baca detail sikit lagi. Di malam Perdana Menteri itu menganggap Anwar tidak tahu mengenai usaha mengharamkan UMNO kerana hatinya sudah ke sebelah sana pada ketika itu. Dipercayai merujuk pada PAS yang kini dianggoti Anwar Musa. Saya nak bagi tahu anak Musa, kamu tahu apa? Kamu jadi Setiausaha Agung UMNO pun hanya dilantik selepas kamu kalah jawatan Timbalan Presiden. Kita pun tahulah Anwar Musa ni
Dulu dia kaya-raya kerana masa dia dapat ada dalam UMNO. Sekarang ni dia keluar tinggal kat UMNO. Masuk ke parti PAS. Okey, kepada yang kat UMNO, janganlah terpedaya dengan Anwar Musa ni. Okey, mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Jom balik. Assalamualaikum.